Dengan tiba-tiba, dia timbul depan mata aku. Aku nampak macam ada kepala orang keluar daripada air tu. Ada rambut, ada mata. Jadi, aku pun apa lagi lah. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Apa khabar korang semua? Aku harap korang sihat-sihat je lah. Yelah kan, belakangan ni kan memang suasana, cuaca semua tak elok menjadikan orang makin ramai yang demam. Aku sendiri pun tak berapa sihat dengan suara tekak aku ni macam kering je, selalu batuk-batuk kan. Tapi apa pun aku doakan korang, semua orang yang dengar channel aku ni, aku doakan untuk korang semua sembuh, sihat sejahtera je lah. Okay? Aku nak ucapkan terima kasih buat korang yang masih setia mendengar celotehan aku kat segmen Malam Mistik ni. Yang mana tak kenal aku, nama aku Anas Rahmat, storyteller yang mengantui malam sunyi anda. Okay guys, baru-baru ni aku dapat satu cerita yang dia hantar melalui mesej dekat TikTok. First time aku terima cerita daripada TikTok. Dia bagi tahu aku yang dia kena pinang dengan hantu air dalam mimpi dia. Mula-mula tu aku dengar macam kelakar juga. Tapi bila lama kelamaan aku baca cerita dia ni, bunyinya agak serius jugalah kan. Tapi memang nice lah untuk aku kongsikan cerita ni kat korang. So, sekejap lagi aku akan sampaikan cerita ni kat korang. Korang kena tunggu sekejap. Sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa, yang belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng supaya korang tak ketinggalan dengan update-update cerita terbaru daripada channel aku ni. Bantu aku guys, ni road to 10k ni. Nak minta bantuan korang juga. Jangan lupa belanja aku, like, share dan komen guys. So aku pun tak nak sembang panjang-panjang dengan perkara yang tak berkaitan langsung dengan cerita ni. So, tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni baru je lagi berlaku. Masa bulan April yang lalu katanya. Berlaku kat seorang mamat ni yang dikenali sebagai Cik D. Cik D ni kerjanya ialah nelayan dekat kampung Kedah, Sungai Udang, Yan Kedah. Cerita dari Kedah lagi ni guys. Memang dah jadi kerja dan tugas Cik D ni pergi menangkap udang ataupun ikan. Yelah kan, nama pun nelayan. Takkanlah kerjanya tangkap ayam pula, ya tak? Kan, mestilah kena tangkap ikan, tangkap udang. Okey, Cik D ni masih bujang lagi, belum kahwin. Biasanya Cik D ni kalau turun ke laut memang seorang-seorang diri je. Steady Cik D ni. Cik D ni sebenarnya dah terbiasa pun buat kerja seorang-seorang ke laut ni. Bagi dia, memang dah jadi perkara biasa kalau turun ke laut seorang-seorang ni. Cik D ni boleh dikatakan rajin jugalah orangnya. Dia ni jenis tak suka buang masa. Dikala kawan-kawan sebaya dia tu duk sibuk melepak mengepot, dia sibuk dengan kerja-kerja laut dia. Lagipun Cik D ni memang gemar habiskan waktu dia ke atas laut. Senang cakap, minat Cik D ni memang ke laut lah. Bukan memang ke laut, memang minat dia tu ke atas laut. Pergi laut lah. Bukan dia ke laut. Jangan salah anggap guys. Sebab tu lah muda-muda lagi dia dah ada bot dia sendiri dah. Nak dijadikan cerita, satu hari tu seperti biasa Cik D ni lakukanlah rutin dia ke laut. Tapi kali ni dia turun waktu malam. Antara sebabnya, kalau malam ni penghuni dasar laut ni biasanya lebih aktif sikit. Seperti biasa jugalah, sehari sebelum Cik D ni turun ke laut, dia akan membuat persiapan dulu untuk botnya tu, untuk persiapan nak ke laut hari esoknya. Tengah dia sibuk siapkan botnya tu, tiba-tiba datang seorang pakcik ni tegur Cik D. Pakcik ni memang Cik D kenal, orang kampung dia. Pakcik ni tegur lah kat Cik D. Hang nak ke laut ke Cik D? Hang tak takut ke laut seorang-seorang ni? Lagilah kalau malam-malam hari ni. Tu spontan je si Cik D ni pun jawab. Nak takut apa? Kalau hantu tu datang, suruh aja dia tolong tangkapkan udang ke, kan? Asingkan udang dengan ikan dalam jala tu ke. Kurang-kurang ada juga yang nak bantu saya ni. Jawab Cik D kat pakcik tu sambil gelak-gelak.
Terdiam pakcik tu bila mendengarkan jawapan daripada mulut Cik D ni. Seolah-olah macam angkuh sangat bunyinya dengan jawapan daripada mulut Cik D ni. Sebenarnya Cik D ni memang bukan jenis penakut pun. Kalau dia penakut, tak mungkin pun dia berani nak ke laut seorang-seorang. Ya tak? Lagilah pula, dia ni kerap turun ke laut pada waktu malam. Dipendekkan cerita, malam esoknya seperti yang dirancang, lebih kurang pukul 9 lebih tu, Cik D ni pun turun ke laut. Seperti biasa jugalah, dia turun seorang-seorang malam tu untuk mencari rezeki. Target dia malam tu, kalau ada udang ataupun ikan mega sebagai hasil untuk tangkapan dia hari tu. 30 minit daripada darat, dia sampailah kat spot yang dia selalu parking. Tak tunggu lama, dia teruslah lakukan kerja-kerja rutin dia. Hayal dengan kerja dia tu, sekali Cik D tengok jam dah masuk dekat pukul 12 malam dah. Masih awal lagi kalau Cik D nak balik pun. Lagipun hasilnya pun tak berapa banyak lagi, fikir Cik D ni. So dia teruskan aja kerja-kerja menangkap udang dan ikan dia malam tu. Rancangannya dia akan balik menjelang subuh je nanti. Malam tu suasana memang aman dan sunyi aja kat laut tu. Tak banyak pun bot-bot lain yang lalu lalang atau turun ke laut. Biasanya kalau time-time macam ni memang banyaklah bot nelayan yang lalu lalang. Kalau tak bot nelayan, bot kaki pancing yang lalu lalang, untuk cari spot nak berlabuh. Entah kenapa agaknya malam tu memang jarang betul boleh dengar ada bot yang lalu lalang. Bukan tak ada, cuma tak banyak macam biasa, kata Cik D ni. So Cik D ni teruskanlah dengan kerjanya tu hinggalah sampai ke jam 4 pagi. Dengan tiba-tiba Cik D rasa buluh tempat dia menangkap udang yang bahagian kanan tu terasa berat sangat. Seolah-olah macam ada benda yang tersangkut kat buluh tu. So cepat-cepatlah Cik D ni ambil torchlight dia. Lepas tu dia sulur kat keliling bot dia tu, terutama sekali dekat bahagian tempat yang dia rasa berat tu. Astaghfirullahalazim, rupa-rupanya ada hantu air yang berpaut kat buluh tu. Terkejut betul Cik D bila ternampakkan hantu air ni yang muka dia memang hodoh sangat dan menakutkan tu. Walaupun Cik D ni terkejut bila ternampakkan muka hantu air tu, tapi Cik D ni taklah terasa seram yang melampau sangat pun. Dan situasi masa tu masih dalam keadaan terkawal, kata Cik D. Cuma dalam keadaan dia yang terkejut tu, Cik D ni pun terlepas cakap lah kat mulut dia. Ya Allah, buruknya muka hang ni. Kenapa buruk sangat muka hang ni? Astaghfirullahalazim, buruk no muka hang ni. Si Cik D ni berulang-ulang kali dia duk sebut ayat yang sama je. Buruk betul muka hang, kenapa buruk sangat hang ni? Sampailah benda tu hilang daripada mata dia. Lepas dari tu, Cik D ni pun malas nak tunggu lagi. Dia pun teruslah kemas-kemas barang dia tu dan balik terus ke darat. Esoknya, masa waktu tidur tu, Cik D ni bermimpi ada seorang perempuan cantik datang berjumpa dengan Cik D dalam mimpi dia. Dia kata dia nak masuk meminang Cik D. Sudah. Dalam mimpi tu, Cik D tanyalah kat budak perempuan yang lawa tu, yang nak masuk meminang Cik D ni. Dia tanya, hang ni siapa? Perempuan tu pun kenalkanlah diri dia kat Cik D. Dia bagi tahu yang dia adalah tunang Cik D. Cik D ni pun berasa pelik lah kan. Dia tanya balik kat perempuan tu, bila masa aku tunang dengan hang ni? Aku dah dawet ni. Budak perempuan tu pun balas balik kat Cik D. Dia bagi tahu yang dia dah tunang dengan Cik D daripada malam semalam. Lepas tu dia terus menangis bila dengar Cik D ni kata yang Cik D ni dah dawet. Si Cik D ni pun bila dia nampak budak perempuan ni menangis, dia pun dah mula rasa tak sampai hati dah. Lepas tu teruslah Cik D ni cakap yang dia terima perempuan ni sebagai tunang dia. Lepas budak perempuan ni dapat tahu yang Cik D ni terima dia, terus dia cakap dengan Cik D, kau nak apa je, semua aku akan bagi. Rumah, kereta, duit, kau sebutkan aja. Aku akan bagi apa je permintaan kau, tapi dengan satu syarat. Kau jangan sesekali pun turun ke laut lagi. Lepas budak perempuan tu cakap macam tu, Cik D ni rasa dalam mimpi dia tu tiba-tiba terus ke majlis hari kedui kahwin dia dah. Dalam mimpi kan, biasanya memang transition tu dia memang macam tu. Tiba-tiba je transition ke tempat lain, tiba-tiba je transition ke tempat lain kan. Nama pun dalam mimpi. Sambung balik guys.
Kat majlis tu, Cik D ni dia boleh nampak masa hari kenduri kahwin tu, semua orang yang datang berpakaian serba putih. Dan yang datang tu tak ada seorang pun yang Cik D kenal. Kat bahagian pelamin pula, Cik D ni tengok pelaminnya berwarna kuning tapi ditutup dengan kain jarang berwarna putih. Lepas tu tiba-tiba terus Cik D ni tersedar daripada mimpi dia. Waktu Cik D ni terjaga daripada tidur dia, Cik D ni dapat rasakan badan dan kaki Cik D ni semuanya sakit-sakit. Dia punya sakit tu macam bisa-bisa kat seluruh badan dia. Lepas tu Cik D ni pun ceritalah hal ni dekat ayah Cik D ni pasal mimpi dia yang kena pinang dengan satu awek ni. Dengan harapan ayah Cik D ni boleh lah bantu dia kan, bagilah apa-apa nasihat yang membina ke. Itu fikiran Cik D masa tu. Tapi bukan itu yang bapa Cik D ni cakap. Terus bapa Cik D ni sound Cik D. Itulah hang, malas sangat nak semayang, nak solat. Tak pasal-pasal Cik D ni kena sound dengan bapa dia. Cik D pun pelik sebenarnya. Apa kena-mengena apa yang ayah dia cakap tu dengan mimpi dia ni? Pening. Petang tu Cik D pun pergilah jumpa seorang makcik ni. Makcik ni Cik D selalu sedekahkan udang dekat dia. Dan dalam masa yang sama, makcik ni memang pandai tengok-tengok sikit ke mistik ni. So makcik ni mata hijab ni terbuka. Sampai-sampai dekat rumah makcik tu, Cik D ni pun ceritalah dekat makcik tu pasal mimpi dia yang dia kena pinang dengan budak perempuan ni. Perempuan yang cantik tu. Terus makcik tu tanya dengan Cik D ni, ada terjumpa apa-apa ke kat laut baru-baru ni Cik D? Cik D pun bagi tahulah kat makcik ni yang dia ada jumpa hantu air baru-baru ni kat laut. Terus makcik tu bagi tahu, benda tu lah yang masuk meminang hang Cik D. Bukan tu je. Makcik tu siap bagi tahu yang benda tu ada je duduk dekat sebelah Cik D sepanjang Cik D datang rumah makcik tu. Masa ni barulah Cik D ni terasa seram. Terus meremang-remang bulu tengkuk Cik D ni bila dengar yang makcik tu kata benda tu ada je kat sebelah dia. Makcik tu bagi tahu lagi, benda tu pakai baju kebaya warna kuning ke putih-putihan. Tapi makcik tu tak bagi tahu pula kat Cik D yang cantik ke tidak ke benda Allah ni. Cik D pun lupa nak tanya sebenarnya. Sebelum Cik D ni nak balik ke rumah dia, sempat lagi makcik tu pesan dengan Cik D suruh pergi berubat cepat-cepat. Takut kalau lambat sangat pergi berubat boleh jadi melarat. Cik D ni just angguk je lah kepala dia. Sebenarnya pada masa dan saat ni, Cik D ni masih kalut dan tak tahu nak buat apa-apa pun. Dia macam blur-blur gitu, tak tahu nak percaya ke atau tidak dengan apa yang berlaku kat dia. Ada waktu dia rasa macam susah nak percaya, tapi nak tak nak dia kena percaya juga. Sebab makcik yang cakap tu bukan calang-calang orangnya. Cuma kelemahan makcik ni, dia tak pandai nak mengubatkan orang je. Tapi matanya memang boleh nampak benda-benda gaib. Dan tak mungkin jugalah kalau makcik ni nak menipu Cik D. Tak mungkin pun. Tak ada sebab pun dia nak menipu Cik D. So Cik D ni pun just balik je ke rumah dia sambil memikirkan apa langkah seterusnya yang dia nak buat. Sampai-sampai je kat rumah, bapa Cik D terus je tanya kat Cik D, badan hang sakit-sakit ke? Cik D ni angguk je lah kepala dia. Masa ni pun Cik D dah mula terasa letih dan penat dah. Dia rasa badan dia tu dah mula macam tak berdaya dah. Rasa macam nak demam pun ada juga. Sebenarnya Cik D ni terasa heran juga dengan bapak dia ni. Macam mana bapak dia boleh tahu yang badan dia ni sakit-sakit? Rasanya Cik D tak ada pun bagi tahu kat bapak dia yang badan dia sakit-sakit. Yang Cik D bagi tahu pasal mimpi dia kena pinang je. Tak sempat pun dia nak sambung cerita lagi, dah kena smash dengan bapak dia pasal tak solat tu. Terus Cik D tak cerita apa-apa lagi lepas tu. Tapi yang pelik, bapak dia boleh tahu pula badan Cik D ni terasa sakit-sakit. Malam tu, bapak Cik D ni panggil satu pakcik datang ke rumah untuk bantu ubatkan Cik D. Pakcik ni memang kawan bapak Cik D. Dia memang pandai ubatkan orang yang mengalami sakit-sakit misteri ataupun terkena gangguan mistik ni. Lebih kurang lepas isyak, pakcik yang nak ubatkan Cik D ni datang ke rumah Cik D. Tak tunggu lama terus dia bantu ubatkan Cik D. Dipanggilnya Cik D ni duduk berdepan dengan dia. Lepas Cik D ni duduk betul-betul berdepan dengan pakcik tu, tiba-tiba mata pakcik tu tertumpu dekat sebelah kiri Cik D. Tumpu je mata dekat sebelah kiri Cik D. Kalau ikutkan mata kasar manusia ni, memang tak nampak lah apa yang ada kat sebelah kiri Cik D ni. Tapi pakcik ni boleh nampak benda yang berada betul-betul kat sebelah Cik D ni. Dia tanyalah dengan benda yang duk ikut Cik D ni.
yang hang ni tak balik ke laut ni? Kenapa? Kenapa hang duk ikut budak ni? Lepas tu suasana jadi sunyi sekejap. Seolah-olah macam pakcik ni tengah dengar sesuatu. Masa ni Cik Eddie ni memang berderau-derau jantung dia. Berderau lah kan. Yelah kan, Cik Eddie ni tak nampak apa-apa pun dengan siapa yang pakcik ni duk kata ni, yang duk bualkan ni. Dan tak lama lepas tu, pakcik tu terus tanya balik dengan Cik Eddie pula. Hang ada cakap muka dia buruk ke? Tanya pakcik tu pada Cik Eddie sambil tunjuk tangan dia ke arah sebelah kiri Cik Eddie tu. Mendengarkan soalan daripada pakcik tu, Cik Eddie dah tahu dah apa salah dia. Cepat-cepatlah dia ngaku yang dia memang ada menyumpah pada hantu air tu beberapa hari yang lepas. Cik Eddie mengaku juga yang dia cakap muka hantu air tu buruk. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Cik Eddie bagi tahu kat pakcik tu yang sebenarnya dia bukan sengaja sangat pun nak cakap macam tu. Dia terkejut sangat masa tu. Tu yang sampai dia terlepas cakap. Apa yang dia sebut masa tu adalah spontan je. Pakcik ni umpama macam pengantara di antara Cik Eddie dengan hantu air tu. So pakcik tu bagi tahulah pada benda tu yang Cik Eddie ni tak sengaja pun cakap macam tu kat benda ni, dan suruh benda tu balik kat tempat asal dia. Tapi guys, benda tu tetap tak nak balik dan tak nak pergi daripada Cik Eddie pun. Benda tu bagi tahu kat pakcik tu yang dia sukakan Cik Eddie. Sebab dia tahu Cik Eddie ni orang yang rajin. Teruslah pakcik tu cakap kat benda tu yang dia tak boleh ikut Cik Eddie pun. Pakcik tu bercakap dalam nada yang macam serius sikit kali ni. Dia cakap, Cik Eddie ni manusia, hang tu jin. Dunia hang dengan manusia tak sama. Saat lagi aku buat ayak, aku suruh budak Cik Eddie ni mandi. Hang ikut ayak ni pergi balik tempat hang. Tapi kalau hang tak nak balik juga, aku guna cara kasar. Nanti hang yang sakit. Lepas je pakcik tadi tu duduk bercakap sorang-sorang dengan benda yang kat sebelah Cik Eddie tu, pakcik tu pun terus bawa Cik Eddie ni pergi ke bilik air. Lepas tu dia baca beberapa kerat mantra kat dalam kawah air tu. Lepas tu disiramkan air tu dekat badan Cik Eddie. Tak lama lepas tu, terus Cik Eddie ni rasa badan dia macam ringan je. Yang terasa sakit-sakit tadi tu semua hilang time tu juga. So secara tak langsung, masalah yang menghantui Cik Eddie ni pun selesai malam tu. Syukur betul Cik Eddie masa tu. Start daripada hari tu, Cik Eddie ni memang hati-hatilah kalau tiap kali dia nak turun ke laut. Bukan hati-hati dengan keselamatan dia je, tapi hati-hati dengan tutur kata dia sekali. Dah tak nak dia cakap besar lagi dah. Serik dah. Walaupun dia tak sengaja terlepas cakap pasal muka benda tu buruk malam tu, tapi hakikatnya walau tak sengaja pun tetap juga dia dapat kesan mudaratnya. Aku ni selalu je cakap pasal hal ni. Dalam hidup kita ni, kita perlu merendah diri. Elakkanlah cakap besar ni. Kadang-kadang disebabkan pertuturan dan perbuatan kita ni lah yang menjadikan asbab untuk benda-benda daripada alam gaib ni datang nak menduga kita. Tapi dalam kes Cik Eddie ni, dia tak sengaja pun terlepas cakap. Tapi still juga kesan dia tetap kena juga kan. So, hati-hati je lah. Sekali lagi aku ingatkan, kita ni sebagai manusia kena jaga tutur kata kita ni guys. Bukan kat tengah-tengah laut je, kat mana-mana pun korang kena sentiasa jaga tutur kata. Bukan dengan hantu je, dengan sama manusia pun kena jaga tutur kata tu. Okay, habis cerita pasal Cik Eddie ni. Aku nak sambung lagi dengan satu cerita pasal hantu air juga. Cerita yang ni aku petik daripada sebuah blog. Kisah ni berlaku kat jeti Sungai Kelang. Kali ni cerita kat Selangor pula. Aku dah tuliskan pun link blognya kat description ni. Buat siapa yang minat nak membaca tu, boleh tekan je link tu untuk teruskan niat membaca korang tu. Atau cara lain yang aku rasa lebih mudah sikit ni, korang dengar je aku bercerita ni sampai habis. Yang ni confirm simple punya kerja. So, apa tunggu lagi? Let's go. Juso ni bertugas sebagai penjaga jeti kat jeti Sungai Kelang. Memang dah jadi tugasnya untuk menjadi pengawal kat kawasan jeti tu untuk memantau kawasan tu dari berlaku sebarang kecurian. Kecurian buat nelayan ke ataupun bahan-bahan nelayan kat kawasan tu.
Malam tu, sepatutnya Yusof ni bertugas berdua dengan partner dia bernama Arif ni. Tapi partner dia Arif ni tak dapat datang bertugas pula. Sebab si Arif ni tak berapa sihat malam tu. Jadi nak tak nak, suka ataupun tidak, terpaksalah Yusof ni bertugas seorang-seorang di malam tu. Bukan pelik pun bagi Yusof ni kalau kena kerja seorang diri ni. Dan bukan jugalah pertama kali dia bekerja seorang diri kat JT tu. Sepanjang dia kerja kat situ pun belum pernah ada apa-apa perkara mistik pun yang berlaku masa dia bertugas berdua ataupun seorang-seorang kat JT tu. Lepas maghrib tu, Yusof pun mulakanlah rutin dia macam biasa. Dalam pukul 9 macam tu, member si Yusof ni, Bu nama dia, datang ke JT tempat Yusof ni bekerja. Bu ni pemancing tega. Dia datang ke JT tu bukanlah nak datang bantu si Yusof ni kerja pun. Tapi sebab dia nak tumpang memancing kat JT tu. Tapi sambil-sambil memancing tu, sambil-sambil lah melepak dengan Yusof sekali. Yusof pun tak kisah sebenarnya. Bagus jugalah kalau ada kawan datang walaupun jangan nak memancing je kat JT tu. Sekurang-kurangnya taklah sunyi sangat malam tu, dia kata. Ada jugalah yang nak meneman dia di kala malam yang boring tu sebab bertugas seorang-seorang. Fikir si Yusof ni. Malam tu jam menunjukkan hampir 12.30 malam. Yusof masa ni tengah duduk melepak kat pondok kawalan dia kat JT. Bu pula tengah sibuk dengan memancing dia kat hujung JT tu. Walaupun kedudukan pondok dan hujung JT tu agak jauh juga jaraknya, tapi masih lagi boleh nampak kedudukan masing-masing ni. Kalau kat dalam pondok pengawal tu, kerja Yusof ni hanyalah menonton TV sambil memerhatikan bot-bot yang ditambat kat JT tu. Kadang-kadang tu ada jugalah dia keluar kejap daripada pondok tu untuk memerhatikan kawasan sekeliling dia tu. Air dah mula nak pasang. Bunyi agak, kalau air pasang, ikan memang akan datang banyaklah berkumpul kat kawasan air cetek kat ujung JT tu. Jadi untuk kaki pancing, inilah waktunya syurga bagi pemancing. Malam tu memang suasana terasa sunyi sangat. Yang kedengaran bunyi cengkerik je. Kadang-kadang tu ada jugalah bunyi burung mangau putih terbang. Kelepak, kelepuk, kelepak, kelepuk, kelepak, kelepuk. Ada ketika tu terdengar jugalah bunyi salakan anjing. Biasanya kalau terdengar bunyi anjing menyalak ni, maknanya anjing tu tengah menyalak pada kucing, biawak atau monyet-monyet yang kadang-kadang melalui kawasan hutan bakau yang terletak kat tepi JT tu. Jadi dah menjadi kebiasaan pun lah bagi Yusof ataupun Bu ni, bila terdengar salakan anjing tu, bagi diorang tak adalah salakan anjing tu sebab anjing tu nampak hantu ataupun apa-apa perkara seram. Tapi mungkin dia nampak binatang-binatang berkeliaran kat kawasan tu. Jam dah hampir pukul 3 pagi. Masa tu, Bu tengah sibuk dengan aktiviti memancingnya. Yusof pula hanya mematikan Bu ni daripada jauh. Suasana pula jadi makin sunyi. Si Yusof ni keluar daripada pondok dia, lepas tu menegur sambil menjerit kat kawan dia yang memang tengah busy dengan aktiviti memancing dia tu. Bu, apa cerita? Dapat ikan besar tak malam ni? Bu yang tengah syok dan hayal memancing tersentak dengan jeritan si Yusof ni. Yusof ni kadang-kadang memang suka menyakat si Bu ni. Belum lagi lah Sof. Sampah banyak sangat lah kat sini. Ikan tak kena, asyik sampah je yang naik ni. Aduh oi. Yusof ni tergelak-gelak je bila si Bu ni mengadu ikan tak kena, tapi asyik sampah je yang mengena, yang strike. Sebenarnya guys, Sungai Kelang ni memang terkenal dengan sampah sarap kalau air pasang. Mungkin sampah tu datangnya daripada aliran dari ibu kota Kuala Lumpur ataupun sungai-sungai daripada Selangor. Setiap kali air pasang, sampah-sampah tu pun mulalah terkumpul kat JT tu. Kebiasaannya Yusof ni dia akan perhatikanlah sampah-sampah tu, sampahnya pelbagai hazanah tu yang lalu kat sungai tu. Harap-harap bukan mayat lah yang lalu tu. Pernah jugalah si Yusof ni terjumpa satu bangkai lembu besar tersangkut dekat bot. Mujurlah masa tu air pasang. Jadi mudahlah kalau nak ditolak dengan kayu kan. Lepas ditolak dengan kayu, bangkai tu pun hanyutlah mengikut aliran air sungai tu. Kalau surut, alamatnya bangkai tu terduduklah dekat atas lumpur. Lepas borak-borak kejap dengan Bu tu, Yusof pun masuk semula ke pondok pengawal dia tu sambil menulis report kat buku laporan. Tapi tak lama lepas tu, si Bu ni mula mengemas juran-juran dia. Lepas tu bergegas nak balik. Sebelum si Bu ni balik, dia pun singgahlah dulu ke pondok tu untuk jumpa dengan member dia Yusof ni.
So, aku balik dululah. Hari ni tak banyak ikan lah. Si Juso ni membalas lah balik kat si Bu ni. Awana kau nak balik, matahari tak muncul lagi ni. Bukankah selalu kalau kau mancing sampai awal pagi ke, Bu? Dengan tiba-tiba laju je si Bu ni jawab, nanti esok lah aku cerita. Aku kena gerak dulu ni. Esok aku cerita kat kau. Masa ni muka Bu memang nampak pucat, guys. Lepas tu pula memang nampak si Bu ni macam kelam kabut sangat. Tapi si Juso ni diamkan diri je. Dia pun tak nak banyak tanya dekat Bu kenapa dia nak balik awal sangat ni. Dalam masa yang sama, bunyi anjing pula menyalak-nyalak, bertalu-talu. Memang tak seperti kebiasaan. Macam ada sesuatu yang tak kena masa tu. Jaga diri, So. Sempat si Bu ni pesan dekat si Juso ni sebelum dia gerak tinggalkan Juso seorang diri kat pondok. Masa ni Juso dah tak sedap hati dah. Tapi dia malah nak fikir panjang. Dalam hati dia ni berbisik juga, apa yang tak kena agaknya dengan kawan aku seorang ni? Agaknya si Bu ni sakit perut agaknya. Nak terberak sangat agaknya dia tu ni. Tu yang kelam kabut sangat tu. Apa yang Juso cakapkan ni sebenarnya just nak sedapkan hati dia je, untuk elakkan dia berfikir yang bukan-bukan. Lepas tu dia on balik TV. Dicarinya rancangan TV yang boleh dia tengok. Maklumlah tak pakai Astro, cuma pakai antena TV biasa je. So memang limited je lah channel TV yang ada. Nasib-nasib lah dapat rancangan yang clear siarannya. Disebabkan dia keseorangan dan terpaksa selesaikan tugas dia, terpaksa jugalah dia memberanikan diri dia malam tu. Dia sebenarnya memang dah boleh agak. Memang ada sesuatu yang tak kena ni. Mesti Bu ni nampak sesuatu. Cuma dia je tak nak cerita. Bila Bu bagi tahu yang esok je dia nak bagi tahu, Juso ni memang dah boleh agak dah yang Bu ni memang nampak sesuatu malam tu. Cuma si Juso ni kuatkan semangat dia je. Hati si Juso ni memang dah mula berdebar-debar dah masa tu. Daripada saat si Bu ni cakap suruh dia jaga diri. Dibukanya bacaan surah kat handphone dia. Terasa panjang pula waktu malam tu bagi si Juso ni bila dia duduk sorang-sorang. Sehinggalah azan subuh berkumandang, barulah Juso ni berasa lega sikit. Esok petangnya, Bu dan Juso ni pun berjumpalah kat kedai kopi yang selalu diorang lepak. Bu pun bukalah cerita apa yang berlaku kat dia malam tu dekat JT. Malam tadi, masa aku tengah shop mancing, aku macam ada terdengar bunyi macam perempuan menangis. Merengek-rengek dia menangis. Makin lama, makin nyaring bunyinya. Aku pun tercari-cari lah datang mana bunyi tu. Lepas tu aku toleh kat arah hutan bakau kat tepi pondok kau tu. Aku nampak ada benda putih bertinggi betul-betul kat atas dahan pokok yang dekat tepi pondok kau duduk tu. Mula-mula tu aku tak berapa nampak sangat. Aku fikirkan mungkin bangau agaknya. Lepas tu aku toleh lagi sekali betul-betul. Lepas tu tiba-tiba benda tu dah hilang dah. Terang si Bu ni sambil kerut-kerut kening dia. Bila si Juso ni mendengarkan macam tu, teruslah dia menjawab, "Weh Bu, kau janganlah buat cerita Bu. Aku kat pondok semalam tak rasa apa-apa pun masa tu. Tapi lepas kau balik tergesa-gesa tu, terus aku rasa semacam." Si Juso ni tegaskanlah apa yang dia rasa malam tu selepas Bu balik masa tu. "Aku belum habis cerita lagi kenapa aku balik semalam tu," balas si Bu ni. Lepas tu dia terus sambung cerita balik. Lepas daripada tu aku pun teruskan je lah mancing lagi. Lepas tu dengan tiba-tiba tali pancing aku ni menegang. Aku fikirkan mungkin ada ikan yang dah kena dengan mata kail aku ni. So aku pun tarik lah. Tarik punya. Memang rasanya berat semacam. Macam dah kena ikan besar rasanya. Lepas tu aku tengok air punya berkocak-kocak tu lain macam betul. Tak macam kocakan ikan pun. Time tu aku dah terasa macam pelik sikit dah. Memang aku tak rasa langsung macam ikan punya kocakan tu. Tapi aku layankan aja juran aku tu. So aku tarik lepas. Aku tarik, aku lepas juran aku.
Lama kelamaan dari jauh aku dah nampak dah ada benda yang timbul. Tapi aku pastilah bentuknya bukan macam ikan. Aku dah mula rasa semacam dah. Aku tarik sikit lagi. Dengan tiba-tiba dia timbul depan mata aku. Aku nampak macam ada kepala orang keluar daripada air tu. Ada rambut, ada mata. Jadi aku pun apa lagi lah. Teruslah aku putuskan tali pancing aku tu. Lepas tu cepat-cepatlah aku balik. Lepas tu aku pergilah jumpa kau. Tapi aku tak naklah cerita dulu perkara ni kat kau. Nanti kau pula yang rasa takut. Lepas tu kau pun nak ikut aku lari juga. Nanti saya pula nak jaga JT kan. Bila kau dah cabut sama. Sebab itulah aku pesan suruh kau jaga diri elok-elok malam tu. Panjang lebar si ibu ni cerita dekat Yusof dengan apa yang berlaku kat dia malam tu. Sejak dari hari tu guys, si Yusof ni memang tak berani lagi nak bertugas seorang diri kat pondok, kat JT tu. Dia fikir sebelum dia terkena, lebih baik dia bersedia. Memang dia tak nak kerja seorang-seorang dah. Kisah kat Sungai Kelang. Kalau cakap pasal sungai ni guys, memang kita maklum dah. Sungai ni memang jadi pot lah orang buang gancak. So tak mustahil lah kan kalau benda-benda macam ni menghuni kawasan sungai. Lagilah pula kalau kawasan sungai tu kalau kotor. Memang jadi pot lah kan. Entahlah. So hati-hati je lah buat geng-geng kaki pancing sungai ni. Hati-hati je guys pesan aku. Panjang pula cerita malam ni. Jarang sebenarnya aku nak cerita panjang-panjang ni. Tapi hari ni macam semangat sikit aku nak bercerita. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya aku ni batuk. Tu yang terlajak sikit. Apapun aku nak ucapkan terima kasih kat Cik D yang sudi berkongsi pengalaman dia ni. Dan aku nak ucapkan terima kasih juga kat korang yang layan cerita aku ni sampai habis. Buat kawan-kawan yang nak hantar cerita dan pengalaman mistik korang ni kat aku, tak kisahlah cerita korang tu seram-seram sedih ke, seram-seram kelakar ke, seram romantik ke, kan? Korang boleh je share melalui sosial media aku. Terpulanglah kalau korang nak hantar melalui email ke, Instagram ke, Telegram ke, TikTok ke. Yang penting mudah buat korang. Aku nak mohon jasa baik korang juga untuk follow sekali IG dan TikTok aku. Korang search lah Anas Rahmat Official. InsyaAllah korang akan jumpa. Buat yang dengar aku melalui Spotify Podcast tu, terima kasih juga aku ucapkan. Jangan lupa juga subscribe channel aku ni yang masih belum subscribe channel aku ni. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Sampai jumpa lagi di next Malam Mistik. Korang jangan lupa jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.